Hello, hello. Pukul 9 dah. Alright. Kejap saya tengah nak tengok setting ni. Dengar tak suara saya? Dengar tak? Kalau dengar tolong komen dengar. Kalau dengar tolong komen dengar. Testing. Alright, kita tunggu lagi seminit lah kot Seminit. Seminit kita tunggu orang lain sampai dulu. Baru 4-5 orang kita buat saya akan dalam sesi Facebook Live. Saya ni Sembang Kartel nama dia. So ini adalah episod yang pertama lah. So saya plan buat benda ni actually seminggu sekali, setiap kali hari Rabu dan juga hari Rabu lah, hari Rabu pukul 9 malam. Hari-hari lain saya buat untuk ada student coaching, ada yang dalam program-program saya yang lain lah. Alright. Okay, Azizul, Liana, Zafri. Okay, thanks. Okay. Uh, okay, so saya akan buat benda ni setiap hari Rabu. So kalau you all nak dengar saya bebel pasal business online, pasal e-commerce, dropshipping semua, boleh join lah. Okay. Uh, okay, before kita start ni, saya nak ucapkan selamat datang lah kepada semua. Okay. Kita terus, saya nak ucapkan selamat datang. Sekarang baru, okay, tak apa. Sekarang dah baru ada 5 orang. So kita terus start lah Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Azman, founder kepada dropshipcartel.com. Saya, sebelum kita start ni, boleh tak boleh tak korang semua kenalkan diri, buat bisnes apa? So tulis kat komen tu, saya nak tengok. Sebab saya nak kenal juga audience saya ni, dia punya level of experience and knowledge tentang business online ni tahap mana. So saya boleh adjust saya punya content mengikut mengikut kepada you all punya level lah. Okay, cuba komen. Okay, tak apa. Okay. Zafri beginner. Okay, tak apa. Okay, saya nak kenalkan diri saya dulu lah. Saya Hafiz Azman, saya founder kepada dropshipcartel.com. So dropshipcartel.com ni sebenarnya adalah satu platform ataupun blog. Saya nak kata blog pun, uh, saya nak kata blog pun tak juga, sebab saya ada juga buat program-program lain. So saya cakap saya ni content creator lah, content creator untuk mengajar dan share tentang knowledge yang saya ada tentang business online, especially dalam niche e-commerce dan dropshipping lah. Okay. So saya mula start buat benda ni lama dah, daripada 2014. Tak ada lama sangat, dalam 6 tahun kan. So adalah sikit-sikit jatuh bangun tu, dan pengalaman saya tu banyak lah. Okay. So untuk episod pertama ni saya nak cerita pasal apa sebenarnya. Sebenarnya saya nak bagi topik lain. Tapi memandangkan ramai beginner kat sini, uh, ramai yang beginner, ada yang buat bisnes kampung, bisnes pakaian. Okay, ramai yang beginner, so saya nak explain lah pasal sebenarnya
kalau kita sebagai beginner nak buat business online ni, business online apa yang paling sesuai? Okay. So berdasarkan pengalaman saya sepanjang 6 tahun ni dan banyak gila macam-macam jenis bisnes, mostly bisnes online lah yang saya buat. Jadi saya ada, orang kata, dah rasa dah bisnes mana yang okey, bisnes mana yang sesuai untuk orang yang ada modal, bisnes mana yang sesuai untuk orang yang tak ada pengalaman. Okay, so saya dah tahu. So dalam Facebook Live ni saya akan kupas lah. Okay. Nanti di akhir Facebook Live ni you all boleh tanya soalan kat saya. Alright. So you all dah ready belum? Kalau dah ready boleh bagi love ke, like ke, and then boleh tag kawan-kawan mana yang rasa sama-sama level dengan korang ataupun perlukan orang kata pendedahan macam yang apa yang saya nak share ni. You all boleh share, you all boleh tag lah. Alright. Okay, so saya malas nak buang masa. Sebab kejap lagi saya ada Facebook Live lagi dengan student saya. Okay, saya terus start Okay, saya start business online ni pada tahun 2014. 2014 saya start buat apa? Sekejap. Saya jual ni. Saya jual barang-barang yang ada dalam bilik saya. Dalam bilik saya ni saya ada banyak barang. Banyak barang-barang yang mahal-mahal tapi jarang guna, macam gitar, barang-barang muzik, sukan, macam game. Tu semua tu saya jual. Kadang baju, topi-topi yang rare saya jual. So, uh, dari situ saya jual, alhamdulillah semua. First time jual kat Facebook. Saya buat page. Lepas tu saya letak iklan sikit. Masa tu iklan Facebook Ads baru sangat. Saya try tekan-tekan je. Lepas tu satu hari tu, dalam masa satu hari semua habis, licin. Saya cakap, okey juga kan. Lepas tu saya tak tahu siapa-siapa lagi, saya tak kenal siapa-siapa, saya tak tahu pun. Saya just ikut je instruction apa yang Facebook bagi, dia suruh tekan sini, saya tekan je lah. Lepas tu saya tengok, power juga benda ni. Dan then start dari situ lah saya dah start minat buat business online. Lepas tu tahun 2014, akhir tahun tu saya dah start belajar buat business online yang secara proper. Lepas tu banyaklah saya punya mentor-mentor kalau kat Malaysia ni, Irfan Khairi, Sifu Jamal, lagi ada beberapa yang tak popular lah, yang popular dua orang ni lah. Ada yang overseas pun ada. So diorang suggest saya start dengan dropship. Saya start dengan dropship dan alhamdulillah saya buat benda tu menjadi. Saya buat menjadi konsisten lah. 6 angka tu konsisten. Saya hit 6 angka tu lepas saya 3 bulan buat sebagai dropship. Saya pun terkejut juga sebab saya nak cuba-cuba. So saya buat sampai tahun 2017, lebih kurang 2 tahun lebih saya buat dropship. So alhamdulillah dapatlah, orang kata merasa duit banyak tu kan buat bisnes kan. Dia macam terkejut juga lah. So bila terkejut tu tak adalah saving sangat kan. Jadi kita banyak belanja lah. So bila saya dah seronok buat bisnes tu, saya tahun 2017 saya ada masalah sikit, masalah personal. Saya dah start macam huru-hara sikit lah. Dengan modal tak ada, apa semua tak ada sebab duit semua dah habis, hangus beli macam-macam dan rugi macam-macam kan. So saya start balik buat, still sama, saya start buat dengan dropship tahun 2017. Cuma kali ni saya buat berbeza, saya buat guna platform e-commerce. Sebab saya tak ada masa lah nak layan-layan WhatsApp ni semua kan. Masa saya tak banyak, masa tu anak tu pun dah ramai. Jadi memang tak boleh lah. So start dari situ saya meneroka dunia bisnes e-commerce dropshipping ni. Alright. Okay. Itu sedikit sebanyak pasal saya punya back story saya lah. Dan still saya sampai sekarang dah 6 tahun ni saya still buat dropshipping. Dan saya sari hidup family saya dengan dropshipping lah. Okay. Untuk kalau you all yang baru beginner buat bisnes online ni, actually ada banyak
Ada banyak sebenarnya cara untuk you all buat bisnes secara online. Salah satunya dropship. You all boleh buat affiliate. Affiliate ni kalau you all tak tahu jadi saya explain. You all boleh buat macam saya buat ni online coaching, mengajar, jual produk digital, e-book ke, uh, jual video ke. Macam saya ada, saya buat dropship cartel ni. Banyaklah orang request untuk saya mengajar, so saya buatlah video-video tu saya jual. Saya buat e-book, saya buat buku, saya ambil upah menulis kadang-kadang. So ada banyak jenis lah, banyak jenis. You all boleh jadi consultant online. So boleh jadi tukang, type, tukang apa orang kata tu? Penulis, copywriter pun boleh, macam-macam. Tapi apa yang saya nak tekankan adalah dalam banyak-banyak bisnes online yang saya buat, saya punya hati stick dekat dropshipping juga. Sebab bagi saya senang. Dia ada dua sebenarnya, dropshipping dengan affiliate. Dua-dua ni senang. Tapi dropshipping lagi senang. Sebab affiliate ni kita promote, kita still sama juga promote produk orang, kita tak ada simpan stok. Cuma kalau kita ni tak ada nama, kita susah nak jual barang tu secara affiliate. Affiliate ni macam orang promote link tau. Macam you perasan tak kalau macam uh, orang dalam blog kan, orang dalam blog, artikel-artikel ataupun dia ada group Telegram ataupun influencer lah. Dia suka sangat promote produk orang. Macam review-review tu kan. Tu sebenarnya dia tengah buat affiliate. Bila orang beli melalui link yang dia bagi tu, dia akan dapat komisen. Dia adalah persen-persen dia, ada yang banyak, ada yang sikit lah. Dia akan bagi komisen. Bila komisen tu, dia tak payah simpan barang, tak payah apa. Once orang beli, owner produk tu dia akan bagi duit dekat influencer tu. Cuma untuk beginner ni, you all of course lah, you all tak ada pengikut kan. Tak ada pengikut, tak ada follower. Macam saya dulu pun tak ada, orang tak kenal pun. Macam sekarang ni, alhamdulillah ramai juga orang kenal kan. So senang saya nak promote apa-apa. Tapi kalau you baru nak start, tak ada apa-apa, tak ada audience base, orang kata, tak ada follower, memang susah nak buat affiliate. Tu jujur je lah. So saya tak suggest lah pada anda buat macam tu pada korang kan. Saya suggest you all buat dropshipping. Okay? Okay, dropshipping ni lah yang saya dalam dropship cartel ni tengah build awareness untuk orang Malaysia ni. Sebab saya punya konsep dropshipping adalah konsep dropshipping yang ada bersistem. Which is you all tak perlu spend banyak sangat masa pun, you all still boleh buat 6 angka sebulan. Macam saya kan, saya buat dropship, saya still buat dropship. Saya ada dropship, saya ada brand saya sendiri juga. Tapi most of saya punya income datang daripada dropship ni sebenarnya. Sebab kalau saya nak jual produk, hari ni juga saya boleh buat. Saya nampak produk best, hari ni juga saya boleh buat. Saya boleh buat duit. Cepat. Okay. Cuma saya punya konsep dropship ni saya buat saya bersistem. Saya biasa spend satu hari untuk urus bisnes saya yang dropship ni. Dropshipping ni. Biasa dalam 1 jam je, 1 jam maksimum. Saya ada 5 kedai, kedai yang buat dropship secara online ni. So saya uruskan satu hari 1 jam je untuk urus 5 ni. Saya just process order, bayar kat supplier, supplier hantar barang dekat customer. So lagi 23 jam yang saya ada ni, itulah saya mengajar lah. Saya mengajar, buat coaching, lepas tu pergi jumpa orang, kadang-kadang ada ambil job buat website, bukan website, e-commerce lah, e-commerce sites. Ada orang suruh saya buat iklan, digital marketing, FB ads ke, email ke. So macam-macam lah kerja saya buat. Sebab kita ada masa lebih kan. So sebab tu macam you all, kalau you all ada apa nama? Ada kerja, you all masih bekerja, you all memang saya suggest buat dropshipping lah. Okay. Alamak, sifu-sifu semua masuk ni, apa cerita? Ada tak dalam sini yang
masih tak tahu pasal dropshipping ni apa. Saya pun lupa nak explain dropshipping ni apa. Ada tak yang tak tahu? Cuba cuba komen, komen, komen. Yang baru masuk tu tolong like lah, like, share, tag kawan-kawan kan. Nanti kalau ramai saya buat lagi. Kalau kurang sambutan saya malah nak buat. Siapa-siapa yang tak tahu lagi tak tahu lagi ke dropshipping ni konsep dia macam mana? Komen lah sikit. Oh, ramai yang tak tahu eh. Alright, alright. Okay, dropship ni, sebenarnya dia sama je macam business you all bisnes jual barang biasa. Cuma kalau dalam dunia digital sekarang dropshipping ni kita buat secara online lah. Kita buat secara online. Di mana ada tiga parti yang utama. Ada tiga pihak utama. Satu kita satu kita lah merchant. Kita panggil kita ni sebagai merchant. Yang kedua uh, supplier, supplier kita. Yang ketiga customer. Alright. So you all faham Ketiga. Merchant iaitu kita, supplier dengan buyer, customer, pembeli. Alright. So, bila kita buat dropshipping ni, tugas kita sebagai merchant adalah promote produk supplier ni. Kita just promote barang dekat dekat luar ni, dekat kita punya audience. Kita just promote barang tu and then bila ada order kita pass pada supplier. Kita bukan pass bukan pass apa, pass information tu. Information order tu kita pass pada supplier. Supplier yang pegang barang kan. So supplier akan pack barang tu dan dia akan post terus kepada customer. Maksudnya kat sini kita tak langsung pegang barang tu. Banyak je saya punya store dropship, saya tak pernah pun beli barang tu. Saya just tengok kat gambar dengan video je. Tapi boleh je buat. Siap saya jual kat overseas okey je. Saya tak pernah pegang barang tu. Melainkan uh, saya nak simpan stok banyak, okey ya, saya kena beli sampel lah. Tapi dropshipping biasa saya jual je. Ada order saya pass pada supplier. Supplier akan uruskan post. Tugas kita sebagai dropshipper adalah satu je. Kita kena promote. Tugas kita buat marketing saja. Buat marketing, jaga customer. So, dua benda lah sebenarnya. Tapi yang paling utama promote dan jaga customer lah, customer service. Alright, faham? Tak faham? Tak faham Kejap. Azizul di sini kurang faham. Okey, kejap. Ada orang tak faham lah. Kita saya lukis lah saya buat diagram, saya cari diagram. Kejap, sekejap. Saya tengah cari gambar kat internet. Kejap nak lukis tak kuasa lah. Alright. Okay. Jumpa kejap Saya buka. Okay, saya share screen sekejap. Soalan-soalan lain ni kejap, tunggu. Nampak tak? Jap. Saya tak pandai sangat pakai software ni. Alright.
So Azizul tak faham. Okay Azizul macam ni. Okay, customer ni yang perempuan ni, ni Azizul. Okay. Kalau Azizul nak buat business dropship lah. So ni Azizul yang perempuan ni. Okay, ni kedai kita yang ada komputer ni, kedai online kita. Website kita. Alright. Yang ni supplier. Ni supplier. Kat sini customer pula tak nampak. Okay, tak apalah. Okay, basically customer akan buat pembelian dekat website kita. Nah, ni apa yang saya buat lah. Ini diagram yang tepat lah. Basically, customer akan buat pembelian dekat website kita. Lepas tu dia akan order. Bila dia order, customer ni, bukan customer, silap. Okay. Customer yang perempuan ni bukan Azizul, yang perempuan ni customer. Okay. Yang dropshipping store ni kita. Kita merchant, kita ada website, and ni supplier. So ada 3 parti lah, betul. Alright, so bila customer beli dekat kedai Azizul ni, kedai Azizul, dia akan buat pembelian online. Sistem online tu dia akan pass pada supplier. Dia akan pass pada supplier. Supplier akan dapat notification tu. So supplier akan hantar terus barang tu pada customer. Okay? Bukan kita yang post. Kita pun tak pegang barang. Kita just ada website, letak gambar-gambar, ayat-ayat sikit. Lepas tu bawa orang masuk dalam website. Tu je kerja kita. Okay, so far faham tak Azizul? Kalau tak faham nanti tanya soalan lagi. Alright? Alamak ni tanya soalan-soalan advance ni. Salah live lah, salah live. Aduh. Aduh. Okay. Saya sambung. Kejap lagi korang tanya, relax. Okay. So, saya rasa you all kat sini ada minat tak? Macam mana nak belajar? Saya kongsi sikit lah, macam mana kita nak buat benda ni. Nak tak saya bagi tahu? Kalau nak, boleh komen nak. Lepas tu like, love. Come on. Kita dah nak habis ni. Kenapa gambar jadi kecil? Alright. Okay, so kalau you all nak, yang mana nak belajar buat benda ni, saya tak ada nak jual apa pun. Saya just nak beritahu lah apa step-step penting yang you all kena ada. First kali, tak usah buat website ke, beli stok, lepas tu beli apa lagi, pergi kelas yang riban-riban, tak payah pergi kelas-kelas yang bara-bara ke apa-apa, tak payah lagi. Relax dulu. First kali you all pergi cari produk, bukan cari semangat tau. Motivasi tu tak payah cari lagi, kita cari produk dulu. Cari produk ni kat mana? Banyak je market, banyak je tempat you all boleh cari produk. Kalau you all Google, contoh you all nak barang apa? Kasut. You all nak barang kasut, you all type dekat Google tu, tulislah kasut. Contoh kasut apa? Kasut apa? Kasut raya. Kasut raya, lepas tu space dropship. Tekan, macam-macam ada. Ada yang individual merchant, ada yang marketplace, ada yang brand-brand besar, ada yang broker. Broker ni macam dia ni orang tengah di antara kita dan juga supplier. Macam tu. Maknanya kita tak direct deal dengan supplier lah. So dia ada makan processing fee kat situ. Tapi sikit je lah. Alright? Okay. Biasa saya kalau cari produk, saya cari, of course lah, cari online. Saya akan cari dekat marketplace dengan individual merchant lah. Kalau guna broker ni biasa saya main kalau overseas. Sebab saya nak mudahkan saya punya proses. Saya tak nak pening fikir pasal undang-undang international ni.
So saya biar broker je uruskan. Tapi kalau you all nak main dropship kat Malaysia, just cari supplier, cari produk, lepas tu cari supplier. Okay. Nampak macam senang kan? Sebenarnya tak senang, susah. Sebenarnya tak sebenarnya tak adalah susah sangat. Dia macam ni dia tak susah tapi dia leceh. Sebab kena buat research. Masa saya mula-mula buat cari produk ni berjam-jam. Saya pernah masa mula-mula tahun 2017. Tiga, 3 minggu kat cari produk. Bukan produk tu tak ada sebab produk tu banyak sangat. Banyak sangat sampai tak tahu nak pilih mana. Alright? Kalau you all join saya punya program ke student coaching ke apa, boleh lah. Maknanya banyaklah benda you all boleh belajar. Macam kat sini Facebook Live ni, saya nak ajar satu-satu takut nanti kan dia jadi drag lah. Sebab ada je orang yang tak minat kat sini kan. Okay, tak apa. Saya bagi dia punya overview dulu. Nanti saya akan bagi lagi saya akan pecahkan benda ni dalam Facebook Live yang seterusnya. Boleh? Alright? Sebabnya dia episod banyak ni. Sampai akhir tahun ni. Ada berapa minggu ni. Alright? So, lepas dah check produk, cari supplier dia. Kita dah tahu produk tu boleh, orang kata ada demand, then cari supplier. Kadang-kadang kita rasa harga tu mahal. Sebab, contoh kan, saya banyak je saya punya produk saya ambil dekat Shopee je. Shopee kan. Kadang produk tu harga RM15 je. Saya jual kadang RM100.5, RM100.5, RM100 paling kuat pun RM90. Dah berapa banyak untung tu. Mesti ramai tanya kan, siapa nak beli kat kita mahal-mahal? Ramai. Ada cara dia. Ada cara dia. Kalau you all jual kat Shopee barang tu balik, kalau you all jual balik barang tu kat Shopee memang tak laku lah. Sebab tu kita buat e-commerce store sendiri. Ada reason dia kenapa saya buat e-commerce store sendiri. Alright, okay, let's say kita proceed. Let's say kita dah jumpa supplier. Okay, next apa? Boleh follow lagi lah ni, macam dah penat Saya nak habiskan ni, nak cepat. Okay, next dia. Kalau boleh tulis komen-komen boleh. Next, lepas dah ada produk dengan supplier, kita terus buat kita punya kedai lah. Sebab kita buat online, so kita tak payah nak buat kedai canggih. Tak payah nak spend sampai RM100,000 renovate kedai kan. Kita just buat kedai online, website. Dan you all boleh buat sendiri sebenarnya. Senang sangat. Tak perlu upah developer, tak perlu upah programmer, boleh buat sendiri. Banyak gila. You all boleh guna banyak platform-platform yang memang sesuai untuk newbie, untuk beginner. Macam saya pun, saya tak pandai pun programming. Even kalau saya pandai pun, saya pun tak nak program sebab buang masa. Baik saya buat fokus benda lain. So banyaklah platform-platform yang anda boleh guna untuk buat website ni. You all boleh guna Shopify, you all boleh guna Easy Store, you all boleh guna Shopeegram, you all boleh guna Site Giant, BigCommerce, macam-macam. Tapi kalau macam saya guna Shopify lah. Sebab saya Shopify partner, saya memang guna Shopify. Alright, lepas kalau dah ada setup store cantik-cantik nampak grand gila, nampak pro, so boleh start lah buat marketing. Marketing yang biasa untuk orang-orang baru yang memang tak tahu. Saya cadangkan invest sikit duit, kalau ada RM10 satu hari pun boleh. Kita buat iklan berbayar. Guna Facebook Ads dengan IG Ads. Kalau ada duit lebih sikit, letaklah lagi RM10 satu hari, kita buat Google Ads juga. Dia ada certain produk ni, best buat Google Ads. Ada certain produk, best buat Facebook Ads. So, you all kena tahulah produk tu sesuai kat mana. Kalau tak tahu, you all kena test. Dia ada cara dia, saya nak tahu. Contoh kalau produk korang ni rare sangat, korang tak sesuai sebenarnya letak kat Google. Tak sesuai advertise directly kat Google untuk produk tu. Sebab orang pun tak tahu produk tu wujud. Kalau orang tahu pun orang tak tahu nak search apa. Memang tak jumpa.
So membazir lah. Kalau you all letak bajet kat Google Ads pun rasa-rasanya tak ada tak ada apa tak ada orang visit kot. Kalau ada pun mesti kurang lah. Kalau yang produk-produk rare macam ni yang memang orang tak banyak cari, you all boleh advertise dekat Facebook dan Instagram ads lah. Yang itu paling sesuai. Okay, lepas dah habis tu, you all kena tahulah macam nak proses order. Yang ni kita panggil fulfillment process. Proses order, macam mana kita nak deal dengan supplier, macam nak uruskan logistik, bla 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 bla. Ini back end punya operation lah, you all kena tahu macam nak proses dia. Last but not least, kita kena jaga customer lah. Walaupun kita tak melayan WhatsApp macam orang gila, WhatsApp sampai krem jari kan. Macam sebelum ni saya satu hari 200 orang WhatsApp saya. Buat seorang-seorang. Memang krem jari. So, tapi kalau guna e-commerce, kita tak adalah nak WhatsApp macam sampai teruk macam tu. Nak jaga customer service, nak buat customer. Kita walaupun tak teruk, still kita kena layan customer kita dengan bagus lah. Especially bila kita ada complain. Bila ada complain, bila ada query, biasanya dia akan approach kita melalui email lah, ataupun melalui chat messenger ke apa, tapi jarang. Biasa saya satu hari tak ada kot, tak ada orang yang email ke PM, melainkan yang memang jenis suka WhatsApp ni memang dia suruh kita WhatsApp dia, which is saya tak layan lah. Okay, right, so far boleh faham? Boleh follow tak? Kita dah nak habis ni, lagi 5 minit kita habis. Okay. Okay, so far kalau faham, sekarang nak buka 5 minit ni untuk soalan lah. Soalan. Saya pilih soalan Tengok. Okay, ni soalan daripada Khairil Hanafiah. Kalau nak buat website e-commerce tapi ambil supplier dari Shopee, tak kena ban account ke? Sebab corrupt tukar address Shopee akan ingat akaun kita tu buat dropship dan pasal akaun kena ingat. Kalau ada silap tolong betulkan. Rasa tak. Saya satu hari saya proses barang dropship untuk customer saya through Shopee banyak juga. Dekat 50 kadang 60 hari-hari. So kalau sebulan tu dah berapa? 50 kali 30 apa? 100.5 1,500. So banyak agak, tapi saya tak pernah kena ban pun, okey je. Tapi kalau in case kalau tiba-tiba Shopee tukar polisi dia, you all boleh Khairil boleh ni lah, Tuan Khairil boleh deal kat belakang-belakang dengan supplier tu. Berkena-kena lah sikit. Sebab saya pun bila saya dah selalu buat sale, saya kena kat belakang je. Saya yang minta WhatsApp dia ataupun kadang dia yang offer saya. Kita buat special deal lah. Dan sampai tahap dia akan beli stok daripada China, just simpan untuk kita je. Okay. So build lah relationship tu, build rapport kan. Alright. So dah ni, siapa ni? Okay, so Khairil dah settle. Saya tengok sekejap. Soalan. Next week, buat vote topik pasal dropship. Contoh, set up kedai, ads, payment gateway. Oh, okay. Boleh. Nanti saya akan buat vote lah. Saya cuba mempertimbangkan cadangan ni. Terima kasih. Okay. Macam mana nak jual barang ke luar negara? Nak jual barang kat luar negara, kalau secara dropship, sama je konsep dia. Kalau korang jual dekat, kalau Tuan Khairul jual dekat Malaysia,
Jual kat luar negara pun sama. Cuma bezanya luar negara ni dia mahal lah. Sebab semua transaction uh, guna USD dan ada banyak processing dan charging fees lah daripada payment gateway, uh, daripada Shopify, macam-macam. Basically ada 15% lah extra processing dan charging ni. Tapi konsep dia sama. Cuma kita nak tahu tools apa nak pakai je. Tapi kalau Tuan Khairul jual barang yang Tuan Khairul ada pegang stok sendiri, Tuan Khairul boleh ni, apa nama? Tuan Khairul kena figure out lah macam mana nak post barang tu ke sana. The other way is, Tuan Khairul boleh letak barang tu dekat negara yang Tuan Khairul banyak customer. Contoh kalau banyak customer kat US, pergi hantar terus direct ke warehouse kat sana. Senang je sebenarnya. Saya ada satu brand yang saya ada warehouse kat sana. Saya letak kat warehouse sana. So orang warehouse sana yang akan fulfillkan. Biasa bila dia order, dia akan dalam masa 1 hari akan dapat kat customer. Cepat gila. Alright. Okay, Tuan Zafri, platform apa yang paling sesuai pakai secara umum dan diketahui orang ramai? Kalau popular lah platform yang popular, dua lah platform e-commerce yang popular kat Malaysia pula. Kat dunia ni, satu Shopify, satu lagi WooCommerce lah. WooCommerce ni WordPress. Cuma kalau pakai WooCommerce ni, banyak aspek-aspek teknikal yang kita kena ambil kira dan faham lah. Kalau tak nak fikir bab-bab teknikal ni, elok guna Shopify. Sebab saya pun bila buat WooCommerce pakai WordPress, adalah 2-3 bulan juga nak dapat dia punya tune bagi power kan. Tapi kalau pakai Shopify lah, 1 hari boleh siap. Alright. Nak buat dropship store online, which one better focus? Fokus satu produk atau lebih dari satu produk? Soalan Alan ni menarik. Dia macam ni lah. Kalau you all nak kata nak ada conversion yang tinggi lah, nak senang dapat sale, sebenarnya satu produk lah. Satu produk. Maknanya kita ada satu store dedicated, kita design dan build untuk that particular product. Tapi kalau untuk dropship yang ada banyak produk, ada dua sebenarnya. Satu general store, satu lagi niche store. General store macam kedai DIY lah. Macam kedai DIY, macam kedai eco kan. Letak je apa-apa dalam tu kan. Yang tu okey juga. Cuma conversion dia tak setinggi one product punya store. Dan dia punya brand punya apa dia panggil lah? Brand equity. Brand equity tu maksudnya kekuatan brand tu nanti sepanjang tempoh you all buat business ni, dia takkan sekuat dengan orang yang buat satu store je. Satu produk tu. Orang yang buat satu produk, satu store, dia ada brand punya trust tu tinggi. Sebab orang akan nampak dia ni adalah specialist untuk produk tu dan untuk audience tu. Saya harap saya menjawab lah soalan Alan ni. Live ni akan delete ke? Tak lah. Live ni tak delete, jual. Alah, live ni ada je. Okay. Saya nak lagi 2 soalan, lepas tu saya nak tutup. Saya nak buat penutup. Sebab ada info penting kat penutup. Macam ni kita nak buat research yang tak berbayar? Maklumlah tak budget. Oh, senang je. Saya punya product research mana ada bayar. Dulu saya bayar, sekarang dah tak bayar dah. Sebab saya sekali tengok, saya dah tahu dah macam mana nak buat. Alright. Yang ni kita tak sesuai lah explain kat sini, kita explain dalam Facebook Live yang lepas-lepas ni. Biasa saya akan research produk. Kalau nak senang lah nak tengok, saya biasa tengok dekat
apa nama? Alamak. Uh, saya tengok dekat marketplace, contohlah you all pergi Lazada ke Shopee kan, you all tengok best seller dia apa. Contoh best seller dia adalah botol air. Botol air. Botol air yang spesifik lah. Mungkin botol air untuk orang yang botol air yang untuk orang apa? Untuk orang yang suka lari marathon ke apa kan. So tengok kat situ, best seller dia yang benda tu. So apa perlu kita buat adalah kita jangan ambil produk yang tu. Kita ambil produk yang ada fungsi, produk yang menyelesaikan masalah audiens yang sama, tapi adalah tapi dia produk berbeza, faham tak? Maksudnya, okay, contohlah produk yang kita nampak best seller ni, produk dia nama dia botol A. Okay. Kita jangan jual botol A. Kita jual botol B tapi function dan problem solving dia sama dengan botol A. Tujuan kita buat macam tu adalah kita tak nak copycat dia direct. Kita tak nak compete dengan dia secara direct. Bila kita ambil sebiji benda yang dia jual tu, kita nanti at the end of the day kita akan susah nak differentiate kita punya offer dan juga akhirnya kita akan kalah dari segi harga lah. Itu je. Itu kalau saya buat lah. Berapa bajet untuk buat dropship? Kalau saya sediakan bajet untuk marketing je lah dalam 500 ke 1000. Tapi biasa tak sempat nak habis 500 tu dah ada untung kan. So okey lah. Tapi untuk for the orang kata nak for safety sediakanlah 1000. Ni soalan yang sama sebenarnya. Sediakanlah bajet untuk buat benda ni semua dalam RM1000. Kalau RM1000 tu masih tak boleh buat profit, then ada something wrong lah. Mungkin kita tak tahu sebenarnya cara buat yang betul. Tapi kalau you ada RM1000, you tepikan RM200 untuk join kelas saya. Lagi RM800 tu buat ads. So, kurang lah risiko untuk tak jadi tu, faham tak? Sebab tu penting dia ada ilmu. Bukan nak hasut you all masuk kelas saya, tapi memang penting. Bila kita tak tahu buat benda, kita langgar-langgar dinding ni, bagi saya buang masa dan tak bijak lah, kurang bijak. Oh, baru set up account payment gateway start tapi dah rejected awal sebelum run Shopify e-com. Polisi yang tak diinform pun as dropship di e-com ada tips. Oh, yang ni yang ni susah nak jawab lah, tapi saya punya tekaan saya lah kan, sebab saya pun ada kat kes macam ni. Saya tengok biasanya bila store kita nampak sangat macam store dropship ataupun dia tengok produk ataupun dia memang tahu produk tu yang kita ambil dari dropship, so dia akan terus reject lah. Ataupun kita register pakai bank account personal, so memang akan susah lah. Tapi actually boleh appeal. Kita boleh appeal, kita boleh suruh dia masuk dalam kita punya store, so dia check. Kalau make sure, kalau boleh sebelum dia nak minta dia buat investigation tu, make sure you all dah ada sales lah. Kalau you all ada proof yang dah pernah successfully hantar barang dan transaction tu berjaya, maksudnya you all tak ada scam ke apa, ada bukti, boleh bagi dan appeal pada Stripe. Ataupun PayPal, tak kisah. Mana-mana payment gateway sama je, dia nak avoid scammer. Alright? Kalau dia reject, bukannya tak dia reject terus, boleh appeal. Alright, so untuk penutup ni, saya nak 3 bulan pertama ni you all follow saya punya live tau. Follow saya punya live, kalau saya ada share dalam group konten-konten tu, you all kena join. Sebab you all kena ada ilmu lah, you all kena orang kena buat benda ni dengan bijak. Sebab sekarang bukan masa untuk kita teka-teka kan. Kita tak ada duit, dah lah kita tak banyak duit. Kita tak, kadang-kadang ada sekarang ni orang ramai tak ada kerja. Kita punya income makin susut. So banyak ke
So benda-benda ni semua kalau you all buat tak ada cara yang betul, tak belajar dengan orang yang memang dah proven, so rugilah, rugi masa, rugi tenaga. Better kita spend sikit untuk belajar benda ni dengan cara yang betul. Okay? Belajar dengan orang yang betul. Tak payah belajar dengan saya pun tak apa kalau tak suka kan. Boleh belajar dengan orang lain, ramai. Dekat YouTube pun banyak gila guide dia. Okay? Tapi kalau suka saya, follow lah. Follow dan join kelas saya. So 3 bulan pertama ni spend time untuk study benda ni je. Jangan cuba cari peluang bisnes lain. Just focus. Alright? Lepas tu, okay, saya nak bagi tahu. Sekejap, saya nak tunjuk. Kalau you all yang sebab ada orang tanya, uh, saya nak belajar A sampai Z dengan saya, okay. Sekejap, saya nak share screen Macam mana nak share? Sekejap. Aduh, kejap. Macam ni. Alright, saya nak share. Okay, actually saya memang buat course online tau untuk ajar orang buat benda ni. Dan banyak, Alhamdulillah banyak juga yang dapat result dan ada yang dah kaya-kaya lagi daripada saya. Alright, okay, kejap. Saya split. Okay, so yang ni lah saya punya, inilah saya punya online course yang saya ajar. Tapi you all jangan join benda ni. Jangan join sebab benda ni dah dia bukan dah lapuk. Dia dah orang kata sebab bagi saya boleh dapat benda ni free lah. Boleh dapat benda ilmu ni free. Cuma kalau you all tahu apa nak cari, memang boleh belajar free sebenarnya dekat online. Banyak gila resource. Saya jual benda ni mahal. So kalau you ada bajet boleh join lah, tapi saya tak nak anda join sebab saya nak anda, sebab saya nak revamp benda ni. Saya nak tambah, nak update modul-modul ni semua. Modul-modul ni semua sebab banyak benda yang dah berubah. Benda ni, course ni saya buat dah 2 tahun dah. So saya jual 400. Okay, bila you all klik kat sini, saya promote lagi RM50. So pusing-pusing nak dekat 500 kan, 400 setengah. So mahal. Mahal, jangan. Sebab ilmu dia mahal dan memang kos dia pun mahal lah. Ilmu mahal, harga dia pun mahal. Tapi jangan join sebab saya ada program baru. Kalau you all nak join lah. Program baru yang saya akan ajar A to Z secara live dengan anda. Maksudnya saya sendiri akan buat store baru. Bersama-sama dengan anda dan anda boleh tengok. Ini over the shoulder punya tutorial lah. Maksudnya seolah-olah saya ada kat sebelah anda ni, saya tunjuk macam saya buat. Dan saya pun akan buat store daripada scratch pasal benda ni sampai saya buat profit. Okay. Macam yang tadi yang saya tunjuk course saya fast track ecom tu, saya dah buat siap-siap. Saya dah tunjuk. Saya just tunjuk macam mana nak set up itu ini je. Saya tak tunjuk daripada scratch macam mana saya buat. So next saya punya project adalah saya nak buat yang ni. Saya nak buat ni, kejap saya tunjuk. Macam ni nak share ni. Salah tu lah. Sekejap. Saya akan launch benda ni esok pukul 10 pagi. Kalau nak join, boleh join. Kejap saya tunjuk gambar dia. Ni. Saya akan buat 21 days ecom challenge. Esok pukul 10 saya akan launch. Apa yang best dalam benda ni adalah setiap hari saya akan guide anda buat dalam bentuk Facebook Live dalam private group. Saya akan tunjuk anda daripada scratch macam mana saya buat.
Dan saya pun akan buat store baru. Saya akan buat store baru just for the sake of nak tunjuk pada anda yang benda ni possible. Dalam masa 21 hari, saya boleh buat insya-Allah zero to profit. Maknanya daripada kosong sales untuk store baru ni, dropship, saya akan make sure dalam masa 21 hari akan jadi profit. Dan anda boleh tengok proses dia macam mana saya buat. Okay? Dan nak jadi best, setiap minggu saya akan buat coaching call supaya saya boleh ketuk-ketuk anda, ketuk-ketuk korang supaya siap kerja. Lepas tu saya akan buat 2 lucky draw, di mana lucky draw yang pertama saya akan pilih siapa yang bertuah untuk dapat 30 hari private coaching dengan saya. Yang kedua, cabutan bertuah yang kedua adalah store yang saya buat dalam challenge ni, saya akan bagi free pada siapa yang bertuah. Saya akan cabut undi tu secara live supaya tak ada penipuan lah. Dan siapa yang dapat tu saya akan bagi. Alright. Lepas tu apa nak cakap? Tu je lah. So kalau you all berminat, saya akan letak link untuk you all masuk waiting list. So pukul 10 esok saya akan open. You all terus daftar. Saya nak 100 orang je. Saya nak 100 orang. 100 orang saya terus tutup. Boleh? Sekejap saya bagi link. Saya tulis. Sekejap. Aduh. Tak, sekarang ni saya nak letak ni, tak boleh. Saya nak letak link. Nanti saya letak lepas dah habis lah ni saya letak saya bagi saya komen. Tak boleh lah pula. Alright. Benda ni tak semahal macam fast track tadi yang dekat 500 kan. Ini tak mahal. Yang ni tak mahal. Memang saya buat memang untuk bantu you all lah. Sebab saya jangka sampai tahun ni kita sakit. Bulan 9 ni mesti akan banyak gila company tutup buang orang. Sebab dan banyak gila orang akan sakit sebab dah moratorium akan tamat. Orang pula tak ada kerja dan macam-macam. Jadi make sure you all prepare. So sebab tu saya buat murah-murah je. Tak mahal pun. Tapi kalau tak mampu, tak apa. Boleh je follow konten-konten free saya. Tapi lambat lah. Macam ni saya buat tersusun. Kalau nak follow lah. Okay? Tak paksa tau. Ini tak paksa. Ini optional. Kalau you all nak result cepat, nak proven, nak saya bagi attention lebih, boleh join. Esok pukul 10 saya nak 100 orang je. Habis 100 orang saya tutup. Alright? Okay. Last. 3 soalan last. Apa nak tanya? Aduh. Which one gateway payment yang bagus untuk pakai? ToyicPay, OnPay? Please. OnPay ni bukan payment gateway. OnPay ni macam sales management system. Saya kalau antara ToyicPay dengan BT, saya suka Billplace lah. Tu je. Soalan. Buku marketing and business apa yang boleh increase conversion tuan? Cuba belajar ni. Belajar follow Russell Brunson. Russell Brunson pun okey. Ataupun follow Ezra Firestone daripada smartmarketer.com. Yang tu bagus. Alright. Shopify. WooCommerce sucks lah. WooCommerce buang masa banyak kat technical. Malas lah. Kita nak buat duit cepat. Boleh. Pakai PayPal nanti besok boleh sign up. Tapi boleh register waiting list. Kejap lagi saya bagi link waiting list. Sebab saya akan blast through SMS tepat pada pukul 10 esok. So cepat-cepat daftar. 100 orang je saya nak. Lepas tu kita akan start buat challenge ni 15 hari bulan.
Tapi sebelum 15 hari bulan tu ada onboarding lah. Kita akan ada sesi-sesi onboarding untuk discuss kita punya situation dan saya nak kenal dengan semua. So hopefully ada result lah. Saya pernah follow benda macam ni untuk overseas dan memang ada result. So saya fikir bagus juga untuk audience saya. Alright. Okay, last apa lah. Saya nak tutup ni. Saya cari soalan. Shopify ada trial 14 hari. Kalau nak extend macam mana? Ada cara dia. Nanti saya bagi tahulah. Ada cara dia nanti saya bagi. Besok daftar, saya akan bagi tahu macam mana nak dapatkan 90 hari. Alright. Okay. Okay, tu saja. Saya rasa dah tak ada dah ni kot. Challenge tu ada video record, ya ada record. Tapi saya akan keluarkan, disebabkan saya hari-hari, selama 21 hari saya akan buat live. So, konten tu akan keluar ikut hari ya. Hari-hari. Bayangkan 21 hari saya kena hari-hari menghadap korang, mengajar, dan sambil-sambil tu saya buat, you all tengok. Dan benda tu ada record sebab saya buat dalam bentuk Facebook Live. Alright? Okay, itu saja. Dah panjang nak dekat sejam. Saya harap episod pertama ni memberangsangkan dan memuaskan hati dan ada manfaat. Kalau you all suka, you all boleh engage dengan saya lagi untuk next Rabu. Dan saya akan buka poll untuk topik pada hari Isnin. Biasanya setiap hari Isnin saya akan buka you all untuk vote topik apa nak discuss. Dan hari Rabu saya akan kupas lah. Alright. Itu saja. Tak ada dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.